Okay. Ada 3 benda agent untuk nak buat sales. Ni kena dengar bila betul-betul. Sebab saya nak pergi, sebab ni point saya nombor 1. Baru point nombor 1 Point nombor 2, ni kena dengar dulu. Apa cara untuk nak tambah sales? Ada 3 core. Korang buat macam mana pun ada 3 core untuk tambah sales. Nombor 1, tambah pelanggan. So yang saya cerita ni, dekat atas ni, korang tengah buat tambah pelanggan lah. Korang PM, DM. Tapi dengar dulu. Ni ayat dia, next. Ni gold gila, gold. Sangat-sangat emas. Kalau korang dengar ni, siapa yang top-top, tak kisahlah top tu atas 1000, siapa yang buat 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 dan ke atas, tak kisah, dengar ni betul-betul. Kalau contohnya korang keep going cari tambah pelanggan, sales korang tak boleh meningkat gila-gila. Habis tu apa? Walaupun sebenarnya sales memang kena tambah pelanggan. Tapi kalau contohnya korang keep going tambah pelanggan, sales korang takkan naik gila-gila. Macam mana nak suruh korang komen panjang pula kan? Tambah pelanggan. Kalau contohnya keep going tambah pelanggan, sales korang takkan naik gila-gila. Panjang tu. Walaupun saya suruh cari pelanggan, cari pelanggan, cari pelanggan. Tapi dia sebenarnya ada lagi 2 sebenarnya yang kadang-kadang, bukan kadang-kadang, yang ramai orang tak tahu yang saya nak ajar malam ni. Sebab tu saya rasa malam ni next, dia adalah shift. Kalau siapa yang tak buat lagi, dia rasa benda ni, sorry saya sebut kata, siapa dia rasa benda ni bodoh dan dia tak nak ikut dengar cakap saya sampai satu level, dia akan give up. Dengar dia dulu. Nombor 2 adalah tambah, kita panggil AOV pelanggan. Okay, so macam saya sebut tadi, 138 pack, susahnya. Maksudnya nak cari. So tapi kalau contohnya AOV tu apa? Average order value. Maksudnya, kalau contohnya satu orang, kan minimum satu orang pembelian RM20. Kalau contohnya kita boleh naikkan bar satu orang, minimum pembelian dia RM50 ataupun RM60. Macam mana nak buat? Kita just tanya je lah. Kalau contohnya dia dah setuju beli, okey tak? Contohnya okey, dia kata okey, dia nak setuju nak beli. Lepas tu cakap dengan dia, boleh tak? Okey, apa kata ambil 5/5 lah. Korang tak tanya, korang akan lost 100%. Kalau korang tak tanya. Tapi kalau korang tanya, dia tolak ke dia terima, korang akan menang 50%, korang akan rugi 50%. Faham tak? Rugi ni maksudnya korang dah tanya, korang akan mengurangkan risiko dia. Saya ulang balik. Kalau korang tak tanya, macam McDonald, walaupun orang tu dia dah datang, ready dah dia nak beli apa-apa McDonald. Kalau contohnya kita dah, kita as a customer, kita dah nak beli, okay, saya nak beli ni sekian. Okay, itu saja, okay, dah settle. Tapi kalau contohnya, cashier tu, dia just tanya je. Dia tanya pelanggan tu terima atau tak, terpulang. Kalau contohnya, okay, saya ulang. Kalau contohnya kita tak tanya, ni nama dia, kita panggil upsell. Kalau contohnya kita tak upsell ni bersama dengan tanya lah. Tanya. Kalau contohnya kita tak tanya, maksudnya kita tanya, alang dah ambil, dah ambil 1, free 1, baik ambil 3, dah free 3, free 3. Ataupun kalau contohnya dia dah bersetuju, abang nak 5 ke 4? Kalau 5, abang dapat free 5. 5 lagi tu free tu abang boleh bagi dekat saudara, dekat orang lain, bagi sedekah ke. Hari ni hari Jumaat kot. Kalau contohnya bukan hari Jumaat, hari ni hari Isnin kot. Orang baru nak datang. Kalau hari Selasa, hari ni hari Selasa kot. Maksudnya orang dah jemu dah kerja. Kena naikkan semangat balik dengan bagi coklat. Hari ni hari Rabu kot. Dah separuh dah hari. So, pandai-pandai lah korang goreng. Perkataan tu datang daripada korang sendiri. Korang punya kreativiti. Tapi, dia punya basic principle dia adalah kita nak tambah AOV pelanggan. Gila-gila, kita just tanya je. Macam saya cakap, kalau contohnya kita langsung tak tanya, kita tak usaha untuk upsell, just tambah sikit je perkataan, kita akan rugi confirm 100%. Yang kita tak pernah tahu pun. Dia punya tu, kita harus duk fikir, dia tu tak ada duit. Mungkin dia tak ada duit. Mungkin entahlah dia ada masalah ke apa ke. Mana kau tahu? Sebab kita tak tanya. Tapi kalau contohnya kita tanya, sekurang-kurangnya kita akan untung mungkin 50% kalau dia ambil. Kalau contohnya dia tak ambil, kita rugi 50%. Far more better, far way more better, saya pun tak tahu.
Jauh daripada kita tak tanya 100%. Faham ke faham? Cuba komen. Belajar sesuatu. Ni baru 2 tau. Ada benda lagi. Kalau contohnya bab AOV ni. Kalau macam contohnya saya cakap. Allahumma salli ala Muhammad. Let's say lah, ini dia kita panggil 138 pelanggan. Sebab RM20. Kalau contohnya satu pelanggan ambil RM20, so kita perlu cari RM138. Kalau contohnya kita usaha untuk cari pelanggan, bukan cari pelanggan dah, maksudnya kita cuba close, ibarat macam produk kita ni RM100. Faham tak? Dengar dulu. Ibarat macam kita tutup mata, produk kita mass, yes memang RM20. Tapi memang first attempt kita close dia adalah RM100 minimum. Usahalah kita buatlah ayat macam mana pun. So berbeza. Bila kita fokus cara ayat kita untuk kita nak jual RM100, of course cara kita nak jual RM20 pun benda yang sama, tapi disebabkan harga berbeza, mesti ayat kita pun berubah. Tak kira lah macam mana pun. So itu datang dah kepada kreativiti. Tapi prinsipal dia dekat sini. Betapa pentingnya walaupun sikit je. Lepas tu saya nak habiskan AOV. Ni nombor 2 baru. Saya rasa nombor 3 saya tak sempat lah. Saya tak tahu sempat ke tak. Sebab saya nak korang dah start dah untuk minggu ni. Walaupun pelanggan korang sikit, tapi satu pelanggan tu, korang punya satu pelanggan tu dia tinggi. Dia punya belian dia. Belian lah. So kalau contohnya RM20, tukar kepada macam mana ada ni, tukar kepada RM100. 20 kan. Okay. What if saya kira still kita sebenarnya kita sekarang ni, dengar dia. Sekarang ni kita usaha, kita fikir, kreatifkan otak kita. Maksudnya kita fikir macam mana, aku macam mana aku nak dapat 2,700. Sebenarnya banyak cara tau. Tapi sekarang ni saya tengah fahamkan first principle kita nak dapat sale 2,700. Kita seorang ni, aku seorang lah, macam mana aku nak buat. So aku seorang, aku tak boleh dah buat macam mana. So apa yang aku boleh buat, aku terjun bangunan lah. Takkan buat macam tu kan. So kita orang business, agent, kita buat business. As long as kita, agent adalah buat business tau. So business adalah tukaran nilai dengan duit. So as long as kita buat business, kita menjual something, benda tu lah yang kita perlu. Sebab tu usahawan adalah perlu inovatif dan kreatif. Paling penting kena faham dulu first principle dia apa benda. Bila faham first principle, kita akan duk fikir je apa. Dan bila kita bila tengok scroll Facebook ke apa ke, otak kita akan capture, oh first principle dia benda ni. Tiba-tiba aku tengok benda lain, walaupun aku tengok filem ke, aku tengok movie ke, aku tengok Netflix ke, tiba-tiba datang idea menyebabkan ada first principle tu. Faham tak? Principle ni adalah 2,700 ni. Kita nak kejar 2,700 ni. Saya dah faham dah macam mana nak capai 2,700 walaupun seorang. Saya tak nak sebut apa dia punya cara-cara dia. Tapi sekarang ni saya nak ajar anda untuk betul-betul fikir, kita panggil capture otak kita, pergi mana-mana kita tengok billboard. Sebab bila kita dah faham benda ni, kita panggil belajar marketing, automatik otak kita pun rasa macam semua benda marketing, kita akan rasa benda tu kita nak analyse dalam kepala otak kita ni. Kita rasa macam nice juga kalau aku buat dekat aku punya jualan ni. Kita duk fikir, macam mana 2,700 ni. Alright. So ini adalah antara cara kedua. Yang tadi tu cara pertama, korang rasa macam gila lah 138 pelanggan, 3 minit satu pelanggan, meninggal. Tapi sebabkan kita kreatif, kita faham first principle, kita faham apa yang kita nak target, so kita jadi automatic macam saya sebut tadi. Kita jadi kreatif, kita akan, perkataan dia, cari jalan. So cari jalan. Okay, antara salah satunya, maksudnya kalau contohnya RM100, kita tak ada pilihan lain. Kita cuba juga untuk first principle, untuk first attempt, prospek tu kita cuba untuk close RM100. Of course, kali pertama, of course akan lebih banyak gagal daripada RM20. Tapi sebab tu nanti dia akan pergi kepada nombor 3. Kita panggil down sell. Sekarang ni kita upsell. Awal-awal kita dah letak harga tinggi dah. Kita cakap kat ejen, okay jom, harga dia RM20. Tapi alang-alang tu belilah 5. Kalau beli 5, dah dapat free 5. Boleh. Tapi kita bagi tahu kenapa dia nak beli 5. Sebab ada orang, aku tak perlukan. Sebab tu kita kena bagi sebab, reason dia. So reason tu kita kena pandai lah ayat dia. Apa kata bagi dekat mak, bagi kat ayah,
Lepas tu sekarang pun kotak cantik, boleh simpan dekat dalam peta ais, lama pula tu. Lepas tu bila boleh jumpa kawan-kawan, bagi hadiah ni kat kawan-kawan. Tahu tak, kalau contohnya kita bagi coklat dekat orang lain, dia akan tambahkan kasih sayang kepada kita. Itu pun boleh juga. Tapi betul lah, kita bagi coklat ke, kita bagi hadiah ke, itu adalah reason. Itu yang kita akan find the reason. Mana nak cari mana kita nak cari reason-reason ni? Ni saya perkenalkan pakcik saya. Tahu nama dia apa? Ni nama dia pakcik saya. Ni nama pakcik saya lah. Google. Tapi kalau contohnya orang tak pandai guna Google, dia akan jadi macam kera pegang bunga. Tapi kalau orang bijak, dia akan gunakan Google tu dengan sangat-sangat bijak. So Google lah, carilah ayat dia. Tapi first principle tu kita faham. Principle dia adalah dekat sini. 2,700. Sekurang-kurangnya, saya dah cerita tadi. Minimum RM100. Kita usaha untuk nak jual RM100. So kalau contohnya RM2,766, RM2,766 bahagi dengan 100. So kita hanya perlukan 2766 bahagi 100. So kita perlu 27 orang. Nampak tak gap dia, perbezaan dia? 100 dengan 27 orang kan jauh beza. Dan kalau contohnya 27 orang bahagi, ni satu hari tau, 27 orang, 27 pelanggan sehari. Kalau contohnya kita dapat close RM100, kita fokus cari 27 orang je. 27 orang ni, kalau contohnya, kalau kita kata, kita tak ramai lah kawan-kawan. Habis tu Facebook, IG, Facebook tu, grup Facebook punya ramai dalam tu. Dan kita boleh siap PM lagi. Tips kalau PM setiap seorang ni, pastikan setiap chat tu ada perbezaan dia. Kena letak titik ke, ataupun letak, ada something macam perkataan, kena ubah sikit. Kalau tak dia panggil, kita dianggap sebagai kita spam. Okay, so RM27 bahagi dengan 8 jam. Let's say kalau contohnya kita kerja 8 jam lah. 8 jam sama dengan 27 bahagi 8 jam, maksudnya sejam kita perlu close 3 orang 1 jam. 3 orang 1 jam. Maksudnya berapa minit? Kita perlukan 60 bahagi 3. So setiap 20 minit. Ni leisure lah sikit. Tapi of course, dengar elok. Macam mana, walau bagaimanapun, kalau contohnya kita, let's say lah sekarang ni, coklat kita kan jual produk murah. Kalau macam tu kita rasa macam, kalau macam tu kita jual produk mahal lah. Baik jual 2,000, harga produk 2,700. Contohnya jual apa benda lah, kowe harga dia 2,000 kan, contoh saya tak tahulah, ada kowe. Baik jual kowe, jual satu je satu hari senang. Sebab tu ni kena faham, bestnya kalau contohnya jual produk murah. Kalau contohnya dia akan pergi kepada nombor 3. Kalau contohnya kita gagal, bukan gagal lah, maksudnya tak dapat jual, kita boleh pergi nombor 3, kita panggil down sell. Benda yang sama, kau beli lagi murah. Kita follow up. First principle, kita jual harga mahal dulu. Cuba untuk jual harga mahal. Sebab kita nak capai ni 2,700 sehari ni. Kita nak capai ni. Ni kita nak capai 2,700. Okay. Tapi saya nak bagi tahu. Maksudnya, baik aku jual produk mahal. Tapi kena dengar ayat ni betul-betul. Jual, kalau contohnya 2,000, kita nak capai 2,000 dengan produk yang mahal, sama sebenarnya penat dia, usaha dia dengan jual produk murah untuk nak capai 2,000. Faham tak? Untuk nak capai 2,000 tu mungkin kita kena cari ramai orang baru jumpa seorang. Kalau contohnya produk murah, kita perlu jual kepada ramai orang baru capai 2,000 tu. So sama je konsep dia. Tapi ni adalah nombor 2. Ni cerita pasal sales Nombor 1 adalah tambah pelanggan yang kita cari ni tadi. Nombor 2, lepas kita dah belajar, rupanya kena tambah AOV. Average order value pelanggan. Maksudnya value tu customer belilah. Kalau contohnya tambah sikit je, RM100 je. Wow, banyak berubah ni. Daripada aku kena cari 138 pelanggan, baik aku cari 27 pelanggan. Mungkin kita PM dua-dua, mungkin jumlah sama tau. Mungkin satu hari kita PM sekejap je, mungkin 8 jam lah. Contoh, kita dah PM 2,000 orang. Contoh. Yang ni pun PM 2,000 orang. Tapi ayat kita 2,000 orang ni, mungkin sebab kita nak jual RM20. So kita mungkinlah dapat 138. Tapi kalau contohnya 2,000,
dapat close 27 orang yang harga RM100. Betul habis. RM100 dah settle dah 2,700. Sama je konsep dia. Sebab tu pergi kepada nombor 3. Oh, dah pukul 10 dah. Okay. Nombor 1 tambah pelanggan. Nombor 2 tambah AOV pelanggan. Nombor 3 saya nak bagi tahu hari ni ke tak? Siapa nak hari ni angkat tangan? Saya Cik Hi. Kena bagi tahu minggu depan. Dia ada 3. Sebenarnya tak kisah buat bisnes apa pun. Sebenarnya basic ada 3 benda ni. Kalau contoh nak tambah sales, basic dia sama. Faham tak? Marketing burger tu, kita buat benda atas, kita buat benda bawah. Benda bawah tu kita PM, DM, buat live ke. Live itu nanti saya belum ajar lagi. Okay. Hai. So nombor 3. Nombor 3, jeng. Tambah. Okay. Allahu Akbar, terbang pen aku. Cuba teka. Tambah apa? Nombor 3. Siapa boleh teka? Tak ada hadiah lah. Tapi teka lah dulu. Alah, walaupun 30 saat lambat. Aduh, leceh betul lah 30 saat lambat ni. Okay, betul. 30 saat lambat. Lambat betul lah. Tengok video saya baru. Allah, baru apa nama video apa nama pen terbang. Okay, biarlah. Lambat no. Okay. Nombor 3 adalah tambah frekuensi pelanggan kita. Tambah frekuensi pelanggan. Maksudnya, pelanggan yang dah beli, tak kira lah berapa sebelum ni sebab tu saya cakap, dalam masa sebulan, kita cuba untuk ramaikan pelanggan. Dalam masa sebulan. Push untuk banyak pelanggan. Supaya bila next month, saya kata, next month kita akan follow up balik pelanggan yang lama tu. Lama. Supaya dia nak beli lagi kat kita pada minggu yang pertama bulan yang baru. So dengan cara apa? Kita follow up lah. Follow up. Ini sangat-sangat penting. Sebab tu sepatutnya, kalau contohnya siapa yang buat 7,000 minggu lepas, contohlah 5,000 lah. Yang buat 5,000 bulan 1 Januari, seluruh bulan Januari, kan dia perlu close, kan dia perlu nak cari kepercayaan waktu tu, nak tahu produk ni rasa macam mana apa semua. Tapi once dia dah tahu produk tu macam mana, dia dah rasa, kita follow up balik, kita tanya dia balik, macam mana, sedap ke tak, then nak try tak lagi. Belilah satu, RM20 je pun. Dah settle sampai raya. Kita nak sampai level, kita nak didik customer sampai dia memang dah boleh beli setiap minggu daripada kita. Sampai dia macam dah boleh hafal lah. Oh, setiap minggu ni mesti confirm Afiq akan WhatsApp ni. Dia tunggu. Oh, masuk bulan baru, ting terus masuk WhatsApp. So apa yang kita boleh buat adalah broadcast lah diorang ni. Sebab diorang dah kenal kita. Tapi broadcast, jangan mulakan dengan jom nak try lagi tak? Jangan start dengan benda ni. Bila follow up, sekarang apa ni? 10-9 minit. Okay, ada masa sikit lagi. Bila follow up, kita nak duit dia betul. Ni elok betul-betul. Bila kita nak duit dia, kita ambil daripada dia tau. Ni konsep apa pun saya tak tahulah. The law of reciprocal. Saya belajar benda tu lah. Law of reciprocal ni, kita panggil ada give, ada take. Ada give, ada take. Maksudnya kita kena beri dulu sesuatu, baru kita boleh ambil. Faham? Kalau contohnya kita keep going, ambil dia. So dia akan rasa macam kita lah. Cuba kalau kita tarik nafas. Tarik nafas. Jangan lepas, tarik nafas. Buat. Tarik nafas. Tarik nafas. Saya tengok ada yang tak buat tu. Tak buat. Dosa tak ikut. Kan? Tengah mengajar ni. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas lagi. Tarik nafas lagi. Apa jadi? Cuba komen. Walaupun korang komen lambat kan. Tapi tak apa, komen je. Komen, apa jadi? Sesak nafas. Betul. Sesak nafas. So sama juga. Kalau contohnya kita tak nak pelanggan kita, dekat sini sebenarnya, minggu depan saya akan cerita hidden money yang super duper besar.
Tapi saya nak bagi korang faham dulu. Korang kena stop je dulu untuk kalau siapa yang buat customer baru ni, cari keep going customer baru, korang kena stop dulu untuk follow up dulu. Follow up dia, tanya je dulu, care pasal dia, give pada dia something. Give ni kita care pasal dia, care. Kita prihatin pasal dia. Bila kita prihatin dekat dia, menandakan kita beri kita punya tenaga, kita punya emosi. Dia akan rasa macam, oh bagus lah member aku ni, jual coklat je pun. Kau tanya pasal kehidupan aku, sedap ke tak, ada benda ke tak aku boleh improve. Benda-benda kecil je. Then barulah kita just bagi tahu je, nak try tak? Sekarang ada packaging baru. Nak try. Try satu. Punya color dia apa semua, banyak benda yang dah lebih cun dah. Okay, nak try tak? Okay dah, sama hari raya. So kalau contohnya minggu lepas kita dah buat 5,000 dalam masa sebulan, sepatutnya kita dah follow up sehabis mungkin. Yang minggu lepas punya, dalam masa seminggu je korang dah settle dah. So saya rasa habis untuk hari ni. Itu saja. Sebenarnya saya nak pergi go through lagi dekat sini. Tapi siapa yang dah buat, ni dengar dulu. Kena dengar cakap saya. Siapa yang dah buat 1,000 ke atas pada bulan Januari ataupun pada satu bulan lengkap, maksudnya kan pelanggan tu dah lama dah, sebulan dengan kita. So pastikan kita buat broadcast. Pertama broadcast. Nombor 2, try follow up balik dengan diorang. Wajib dapatkan diorang punya testimoni ke apa pendapat diorang. Kalau contohnya dah tanya dulu, cuba follow up balik. Just macam tanya, just bagi tahu je. Lagipun sekarang kita ada packaging baru. Okay, nak try tak? Packaging baru. Nanti bulan depan saya akan ajar lagi. Even kalau bulan depan pun korang boleh dah mungkin boleh ada follow up. Nanti saya ajar lain. Macam mana ada follow up. Saya ada beratus cara nak follow up. Nak bagi tips tak? Nantilah. Tapi kalau contohnya saya nak bagi tips, antara follow up yang lain boleh kita buat adalah paling simple, hantar doa. Hantar doa, bagi tazkirah. Ada kena-mengena ke tak? Tak ada kena-mengena dengan coklat. Tapi itu membuatkan kita care pasal dia. Tapi kena bervariasi lah. Nak membuatkan dia rasa macam, oh sayang lah. Aku tunggu je sebulan nanti dia follow up aku pasal coklat. Dah coklat. Okay, dah cukup sebulan, nantilah aku follow up. Dan malah kalau contoh korang buat macam tu, follow up ni tak perlu tunggu sebulan pun. Korang untuk tak payah nak tunggu sebulan pun untuk dia beli balik dengan kita. Dekat sini minggu depan saya akan go deeper, tapi minggu ni saya nak korang stop dulu cari pelanggan baru, habiskan follow up pelanggan-pelanggan yang lama, care pasal diorang, then habis pelanggan yang lama, barulah cari pelanggan baru. Dengar je cakap saya. Walaupun of course daripada pelanggan lama ni pun mungkin dia punya conversion dia macam lebih kurang je, macam korang cari baru. Oh baik, aku cari baru lagi senang kita dapat sale, sabar dulu. Fokus je, dengar je cakap saya. Walaupun pelanggan lama ni, dengar je. Dekat sini dekat trust the process. Nak dengar, percaya atau percaya kat saya. Mungkin korang punya sales tak meningkat gila-gila, tapi dengar je dulu cakap saya. Sebab itulah yang akan menandakan kalau korang biasakan buat benda ni, inilah yang akan membuatkan korang punya business, sales korang, walaupun agent, korang tak payah ada produk pun, just jual pakai online sepatutnya lagi laju, akan meledak dengan super duper cepat. Right? Oh, pengsan dah ni. Oh, dah pengsan dah. Oh, ni yang tadi Okay. Right. So, saya rasa itu saja untuk hari ni. Sebenarnya saya banyak lagi ni. Banyak lagi ni. Tapi saya pause dulu. Okay, saya recap balik daripada awal tadi. Pertama sekali, selamat datang coaching. Saya tulis nilai 5,000 tu sebab saya tahu kalau contohnya nanti dah ada 1 juta, insyaAllah 1 juta. So kita akan mula 9.30 dan mungkin selepas ni saya akan on je dulu awal-awal. Saya tak tahu, mungkin saya boleh share screen benda lain ke apa ke, saya tak tahu. Tapi saya akan mulakan buka je lah awal-awal apa-apa supaya korang boleh masuk je dulu dan bersabar. Tunggu je. Tunggu sampai cikgu datang. Tunggu sampai cikgu datang untuk bagi coaching. Then siapa lambat, tonton balik dari awal. Saya tak nak korang terlepas apa-apa pun. Okay. Lepas tu saya bagi tahu tentang sales. Pastikan ada fokus buat sales, bukan buat kerja buat benda lain. Lepas tu magic numbers, tengok saya kecilkan sekecil-kecilnya sampai berapa minit. Then saya bagi tahu balik nombor 2, saya bagi tahu apakah fokus korang as a agent yang korang kena fokuskan. Dia ada 3 benda untuk korang nak naikkan sales.
Tapi saya pergi lama hari ni sebab minggu lepas saya dah pergi lama dekat tambah pelanggan tau. Saya cerita macam mana nak tambah pelanggan. Maksudnya kita buat marketing burger kat atas, marketing burger kat bawah. Dan kita kena fokus cari tambah pelanggan, bukannya cuci tayar ataupun cabut paku daripada tayar ataupun batu-batu kecil-kecil daripada tayar tu. Bukan kerja-kerja yang tak membantu untuk tambah pelanggan. Buat kerja yang directly tambah pelanggan. Iaitu start kereta berjalan. Walaupun jalan tu straight, sabar je. Sales akan meningkat. Korang akan tengok dekat mana korang punya, kita panggil snowball effect yang akan berlaku. Benda ni akan berlaku snowball effect. Nanti saya akan, minggu depan saya akan cerita. Makin lama korang makin bijak buat bisnes ni. Okay. So sabar je. Dengar je cakap saya. Minggu ni fokus untuk tambah frekuensi pelanggan. Iaitu follow up balik pelanggan-pelanggan yang lama. Okay, ada 3 benda tambah AOV. Minggu ni saya lebih cerita macam mana nak tambah AOV tu tadi. First principle. Saya cerita macam mana nak cari jumpa pakcik saya. Ada banyak benda kan tadi kan. Dan last sekali tambah frekuensi. Tapi minggu ni siapa yang dah buat sales 1000 ke atas, silalah tambah frekuensi pelanggan. Just tanya kalau contohnya kita dah pernah follow up sebelum ni, tanya macam mana coklat. Kita boleh tanya lagi. Jadikan benda ni sebagai rutin. Tapi ni saya nanti saya nak pergi go through next punya. Right? Saya rasa itu sahaja pada hari ini. Saya harap korang semua boleh belajar. Korang rasa berapa harga kelas malam ni? Saya biasa tak, saya rasa macam setiap minggu saya rasa nak tanya soalan ni. Okay. Saya rasa itu saja. Terima kasih kepada siapa yang datang malam ni. Jangan lupa untuk setiap minggu untuk datang. Dan saya nak minta tolong pada semua. InsyaAllah saya akan keluarkan video panduan 5,000 sebulan. Dan cara untuk capai 1 juta setahun. Itu lebih kepada mindset. Tapi saya rasa sangat-sangat penting. Saya hopefully saya nak Yuki pun nak minum. Hopefully korang dapat tengok video tu. InsyaAllah dia ada syarat sikit lah. Tapi korang pastikan tengok video tu. Jangan miss. Tengok video tu sampai habis. Tak kira lah siapa pun. Tapi agent of course lah wajib. Sebab benda tu sangat-sangat membantu untuk korang yang lagi zoom. Cepatkan lagi. Alright. So itu saja untuk malam ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, bye semua. Bye.